Okey, hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, untuk video kali ini saya nak kongsikan kepada anda satu topik ataupun satu teknik semudah ABC yang memang kita panggil dia sebagai ABC teknik. Okey, so untuk mengenali ABC, untuk plot, untuk marking ABC, first kali kita kena tahu, okey, trend dia dulu. Okey, trend terakhir. Okey, so kita tengok sekarang trend terakhir dia sedang menaik. Okey, so kita tengok dekat sini ya. Trend terakhir dia adalah sedang menaik, menuju ke atas, betul? So kita nampak dia menuju ke atas. Jadi bila trend itu menuju ke atas, alright, untuk nak marking ABC, next ABC adalah ABC untuk turun. Dia ada dua ABC, satu ABC untuk naik, satu ABC untuk turun. Okey, jelas lah dekat situ. Okey, so kita kena kenali dulu. Jadi time frame yang saya gunakan sekarang adalah time frame 5 minit. Okey, ini adalah untuk scalping. Okey, itu pun lama jugalah, scalping pun berjam-jam juga. Okey, jadi last yang kita tengok chart ini adalah sedang menaik. Okey, maksud dia bila dia sedang naik, of course waktu dia naik itu dia akan bagi tahu satu signal, iaitu ABC signal. Okey, dia bagi tahu signal. Sama juga waktu dia turun dia akan bagi tahu ABC signal. Tapi ada kalanya benda tu tak jadi dan ada kalanya tanpa signal ABC. So kita ada banyak lagi signal. Apa yang saya nak kongsikan ni adalah salah satu signal ataupun salah satu teknik yang agak mudah untuk anda fahami. Okey. Jadi kita tengok sekarang dalam keadaan menaik. Jadi kita perlu tunggu dia ABC turun. Okey. Dalam keadaan dia turun yang last ini kita menunggu ABC naik. Okey, jelas nah dekat situ. Okey. So apa A, B dan C? So anda kena remark, anda kena buat satu nota. Okey. A adalah nilai yang paling tinggi ketika dia sedang naik. Okey, maksudnya macam sekarang ni dia sedang naik, kita kena cari nilai yang paling tinggi, maka kita akan marking dia sebagai A. Alright. B pula adalah nilai retracement. Okey, nilai retracement. Okey, nilai retracement maksudnya dia sedang naik macam ni, contohnya dia sedang naik, tiba-tiba dia buat satu high, then dia retrace, dia turun. Okey, dia retrace dan dia turun lah. Okey, so kita boleh panggil dia sebagai nilai retracement ataupun nilai permulaan untuk dia turun. Okey, boleh. Tak ada masalah. Anda boleh panggil apa saja pun. Yang penting anda kena tahu A dekat mana, B dekat mana dan C dekat mana. Itu yang paling jelas sekali. Yang paling penting. Nah, okey. So A kita dapat clear dekat sini. Okey. Waktu semalam ni contohnya dia tengah naik dan ini adalah nilai yang paling high. Maka high itu kita letakkan dia sebagai nilai A. Boleh dapatlah kat itu. Jadi ini adalah A. Sebab apa? Sebab dia ada A itu adalah nilai yang paling tinggi. Okey, dapat kat situ nah. A adalah nilai yang paling tinggi sekali. Okey, B adalah nilai retrace dia. Maksudnya retrace pun boleh, nilai permulaan dia nak turun pun boleh. Maksudnya maksimum dia turun sampai dekat mana selepas dia mencipta high itu. Okey, jelas nah. Dia cipta A itu adalah high, kemudian dia turun, okey, ataupun retrace, ataupun mula nak turun. Jadi kita tahu di mana maksimum dia penurunan itu, jadi kita marking dia sebagai B. Kita marking dia sebagai B. Anda kena salin nota lah, anda kena buat satu catatan lah. Okey, so B nilai dia dekat sini. Okey, so dapat dekat situ. Jadi A adalah nilai yang paling high semasa dia sedang naik. Okey, semasa dia sedang naik lah. Okey, dia sedang naik macam tu. Saya nampak waktu dia naik macam ni. Okey, so kita cari satu nilai yang paling tinggi sekali dan kita marking dia sebagai A. Kemudian kita cari selepas dia membuat kenaikan, of course dia akan ada penurunan, retracement ataupun mula untuk turun. Jadi maksimum dia turun tu dekat mana? Jadi kita marking dia sebagai B. Boleh ya? Okey. So, normally selepas dia mencipta B, dia akan cuba untuk naik. Dia akan naik semula. Okey, sama ada dia nak naik itu untuk break A tadi ataupun dia naik tidak melepasi A. Faham tak? Jadi bila dia naik melepasi A, contohnya waktu dekat sini dia naik melepasi A, maka A tadi tu yang saya marking A ni tak valid lagi dah. Sebab A apa dia? Dalam nota yang saya bagi, A itu adalah nilai yang paling tinggi semasa dia melakukan kenaikan itu.
Okey, jadi nilai yang paling tinggi semasa dia melakukan kenaikan, kita marking sebagai A. Jadi B adalah nilai dia mula nak turun ataupun dia retrace. C adalah C ini sebenarnya retrace. Maafkan saya. Okey, saya bagi nota semula, anda tolong salin. A adalah nilai yang paling tinggi, B adalah nilai permulaan untuk dia turun, C adalah nilai retracement untuk melengkapkan satu teknik ABC. Okey, jelaslah, minta maaf kesilapan di awal tadi tu. Okey, yang mana saya kata tadi B adalah nilai retracement. Okey, sebenarnya B bukan nilai retracement, tapi B adalah nilai permulaan untuk dia turun. Okay, of course dia sedang naik, kita nak menunggu signal turun. Jadi kita kena tak A apa, B apa, C apa sebagai satu signal. Alright, boleh lah dapat lah dekat sini. Okay, waktu dia naik, kita cari ABC turun. Waktu dia turun, kita cari ABC naik. Jadi saya akan terangkan ABC naik dulu. Okay, ABC turun dulu. Okay, dan saya akan tunjukkan result kepada anda. Okay. A adalah nilai paling tinggi, B adalah nilai permulaan penurunan, C adalah nilai retracement. Jadi saya akan letak marking C dekat mana? C adalah dekat sini. Baik, dapat Okay, itu adalah nilai C. Okey, situasi dia tuan-tuan. Situasi dia, kalaulah kata C ini dia bukan retracement. Okey. Kalau kita kata C itu bukan nilai retracement, maksudnya C, jika C melebihi A, maka C itu bukan retracement. Sebab dia nak retrace. Contoh ya, dia turun, dia naik, itu kita panggil retrace untuk dia sambung turun. Kalaulah C itu lebih daripada A, itu bukan nilai retracement, tuan-tuan. Itu dah kira A yang baru. Sebab apa? A dalam nota kita, A itu adalah nilai yang paling tinggi. Okey, nilai yang paling tinggi adalah A, B nilai permulaan penurunan, C pula adalah nilai retracement. Jadi jika berlaku seperti ini, contohnya A nilai paling tinggi, B mula nak turun, C dia retrace. Kalau dia naik lebih daripada A, maka bukan retrace. Jadi A yang sebelum tadi tu dah tak valid, kita akan gantikan dengan A yang baru. Tapi sekiranya C itu tidak berjaya naik melebihi A dan sambung penurunan sampai satu ketika dia break B, maka lengkaplah ABC dekat situ. Dapat tak? Maka lengkaplah ABC dekat situ dan normally kita akan tarik daripada B ke A untuk target price. Okey? Dan target price yang minimum, yang biasanya adalah 161, target price yang kedua adalah 261 dan maksimum adalah 423. Okey, kemudian dia turun, kita nak cari ABC untuk naik. Jadi ABC untuk naik sama juga. Kalau dia sedang turun, kita nak cari ABC naik, maka A, nota yang saya bagi kepada anda, A adalah nilai yang paling rendah, B adalah nilai permulaan untuk dia naik. Okey. Manakala C adalah nilai retracement. Dapat tuan-tuan? Okey. Sama juga dekat sini. A adalah nilai paling rendah. B adalah nilai permulaan nak naik. C adalah nilai retracement. Dan make sure C itu tidak break melebihi A. Kalau dia break melebihi A, maka A yang sebelum tadi tu dah tak boleh pakai lagi lah. Okey. Sama juga kita tarik Fibonacci daripada B ke A juga. Nota yang sama. Jadi sekarang ni TP belum sampai lagi. So nanti kita tengok apa yang akan berlaku. Okey. So ini adalah sebagai nota yang saya berikan kepada anda dan ada sambungan video yang akan saya tunjukkan macam mana cara saya buat live trade menggunakan teknik ABC ini. Okey. So semoga bermanfaat. Alright, Assalamualaikum. Okay, mungkin video ni boleh membantu anda. Alright. So saya ambil ABC paling ringkas lah dekat sini. ABC yang paling simple. So TP yang pertama dah sampai dah. So dia ambil masa lah untuk sampai dan kemudian dia naik balik sehingga ke parah lebih daripada 100. Dan dia dah pergi ke TP 2. Okay. Ini TP maksimum untuk yang Fibo ni lah. Tapi sebenarnya kita boleh je kalau nak tarik Fibo yang lebih besar. Okay, cuma saya lebih menggunakan pendekatan lebih berhati-hati. Okay. Faham lah. Alright. So, saya tak nak anda mengharapkan sampai ke bawah ni. Nampak? Dia sama tak? Okay. TP yang saya letak tadi. Sorry. Sama tak? 423. Kalau kita ambil Fibo yang lebih besar, sama. Lebih kurang sama. Jadi, selalunya sampai lah. Okay. Cuma kita tak nak orang terlalu yakin. Okay. Kita tak nak orang terlalu yakin sampai tak mau close. Nak kena tunggu kat situ. Dan sampai tak ada arti kata cut loss. Kalau dia tak jadi turun, lepas tu kalau tak jadi marah kita balik. Itu yang saya menggunakan pendekatan. Okay,
Cukup dekat TP tu. Okay, walau bagaimanapun mungkin video ini boleh membantu anda lah. Okay, just fokus kepada time frame 5 minit. Okay, just fokus kepada time frame 5 minit. Okay, so sekarang ni kita tengok dia masih bermain area ni. Andai kata, okay, ada satu candle pun dia boleh close dekat bawah ni, bawah 161 iaitu bawah 23.88 ni, walaupun satu candle dia masih strong untuk meneruskan penurunan. Okay, kalau anda nak take risk sekarang ni, contoh nak take risk dekat sini, sell cakap kita nak TP dekat sini, janganlah betul-betul letak kat sini, letaklah atas sikit, dan cut loss kena ada. Faham tak? Cut loss kena ada. Anda letaklah cut loss dekat level support yang lama ni, so lebih sikit daripada support yang lama. Okay, so kita kena tahu risk. Sekarang ni kalau kita untung, kalau kita rugi berapa? Rugi $5. Kalau untung berapa? Untung $7. Jelas dah dekat situ. So anda kena faham trading plan. So kalau anda nak take risk lebih lagi, maka boleh entry lagi satu. Faham tak? Jadi trading plan ni yang saya cerita ni. Okay, mungkin anda tak berani nak letak TP situ, anda letak TP sini saja. Tapi untuk cut loss pula, mungkin anda tak mahu letak sampai kat sana. Mungkin anda letak dekat area sini je, resistance yang lama. Faham tak maksud saya? Anda take risk yang sikit untuk untung dan take risk sikit untuk rugi. Dah untung nak close pun boleh. Tengok celapak dah untung close, tak ada masalah. Faham tak apa yang saya cuba sampaikan kepada anda? Trading plan kena ada, idea kena ada. Sebab tu kita dekat sini kita ajak. Kita bukan sekadar-kadar bagi signal. Semua orang nak. Okey, turun sampai dekat TP 23.06. Saya pun nak macam tu. Tapi at least kena belajar sesuatu. Alright? Okay, so sambungan daripada video yang lepas tadi saya kata kalau anda kurang yakin apabila dia melepasi 161 ni, dia normally dia akan bermain lah dekat area tu. Okay, so kalau risau, kita tunggu satu candle 5 minit at least close kat bawah. So candle ni dah close dah. So sepatutnya kat sini kita boleh entry. Tapi saya pun turun tadi. Sepatutnya anda boleh entry kat area ni, dan sekarang dah ada 23 pip ataupun 23, dia kurang 23-27 lah. Okay. Ini konsep asas lah ABC. Okay, A paling tinggi, B okay, bawah sikit. Sorry, saya ambil ABC yang jauh tadi. Ni yang ABC dekat mula-mula, so saya ambil ABC jauh sikit. Okay, A, B paling rendah, then dia naik tak sampai A, then dia break. So jadi A, B, C. So kita akan tarik B ke A, Fibonacci retracement untuk dapatkan TP1, TP2. TP3 susah sikit lah nak cakap. Cukup lah sebenarnya. TP1 tu pun dah banyak lah. Daripada sini ke bawah ni pun dah 43 pip. Kalau 01 dah $4.